Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Norsharina binti Zabidi. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Roslan dan nombor metrik saya adalah 600319. Saya merupakan ketua kumpulan daripada kumpulan 5, di mana kumpulan kami iaitu kumpulan 5 akan membincangkan berkenaan dengan sistem pemprosesan transaksi dan juga boleh dikenali juga sebagai Transaction Processing System atau juga TPS. Sistem pemprosesan transaksi juga dikenali sebagai TPS adalah merupakan antara jenis-jenis sistem informasi di mana ia merupakan tunjang utama ataupun dikenali juga sebagai entry level bagi setiap transaksi-transaksi awal dalam sesebuah entiti perniagaan dan juga corporate. Ianya digunakan sebagai rekod asas bagi setiap transaksi yang dibuat di dalam sesebuah entiti perniagaan dan entiti corporate. TPS juga merupakan sebuah perisian sistem maklumat di mana ianya akan mengumpul, menyimpan, mengubah suai dan mendapatkan semula setiap data transaksi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Selain itu, TPS akan memastikan setiap transaksi berjaya dengan menyimpan, menghantar dan menerima setiap maklumat melalui pengkalan data. Sebagai contoh, Transaction Processing System yang mudah kita fahami adalah apabila seseorang pergi ke kedai, kemudian melakukan pembayaran untuk barangan yang dibeli dengan membayar menggunakan credit card ataupun debit card. Mesin yang mengesan setiap bayaran debit dan credit card yang dibuat itu akan melakukan sejenis transaction processing system dan merekod data jualan yang telah dibuat oleh kedai tersebut pada hari ini. Selain itu, mengeluarkan wang di mesin ATM ataupun memasukkan cek deposit ke dalam mesin deposit cek juga merupakan sejenis transaction processing system yang kita boleh fahami. Seterusnya, saya serahkan kepada Cik Marsha Trisha Elviana Anak Mak yang merupakan ahli kumpulan saya untuk menerangkan jenis-jenis Transaction Processing System. Terima kasih Encik Rafiq atas pembentangan beliau sebentar tadi. Salam sejahtera Puan, nama saya Marsha Trisha Elvina Anak Mak dengan nombor metrik 600300. Kita akan beralih kepada slide yang seterusnya di mana saya akan menjelaskan jenis-jenis proses transaksi. Jenis-jenis ini terbagi kepada dua cara, iaitu langkah yang pertama, pemprosesan kelompok atau dikenali sebagai batch processing system. Melalui proses ini, maklumat akan dikumpul terlebih dahulu dan diproses kemudian. Contohnya seperti pembayaran menggunakan cek. Biasanya, company-company besar akan menggunakan kaedah ini. Dan yang kedua pula ialah pemprosesan masa nyata atau real-time processing. Kaedah ini memproses transaksi apabila ia muncul. Ini bagi mengelakkan kelewatan dalam masa pemprosesan dan juga memberikan hasil yang tepat.
Contohnya seperti kita hendak melakukan pembayaran dengan menggunakan kad kredit ataupun kad debit di kaunter semasa hendak membeli barangan. Seterusnya kita akan beralih kepada fungsi sistem proses transaksi. Apa yang terdapat dalam sistem proses transaksi? Apakah fungsi-fungsi? Ya, okey. Input. Apa yang anda tahu tentang input? Input bermaksud proses transaksi di mana dokumen sumber akan dijadikan borang atau bukti transaksi lain. Contohnya seperti invoice, resit dan juga kupon. Okey, sekian daripada saya. Saya akan pas kepada Encik Jo. Silakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nosarina. Nama saya Jugal Senggalah Anak Bagong dan nombor metrik saya 600345. Saya adalah ahli dari kumpulan 5 yang membincangkan mengenai Transaction Processing System, TPS. Sistem pemprosesan TPS yang seperti membaca setiap input dan mencipta output yang berguna. Sebagai contoh resit, di mana resit selepas kita beli barang adalah akan ada diberi resit yang sebagai bukti yang kita dalam membuat pemprosesan, memasukkan data transaksi ke dalam file jurnal yang digunakan untuk merekodkan transaksi perakaunan kewangan. Jadi, setoran penyimpanan TPS merujuk kepada di mana syarikat menyimpan data input dan outputnya dalam pangkalan data, memastikan organisasi, keselamatan, dan kebolehcapaian setiap dokumen untuk penggunaan. Kemudian, keluaran TPS, dokumen yang dihasilkan oleh setiap sistem setelah selesai memproses semua input, membantu mengesahkan jualan atau transaksi, dan memberikan maklumat rujukan penting untuk cukai dan tujuan resmi lain. Kitaran sistem pemprosesan transaksi TPS adalah bermula daripada kemasukan data dan input, yang mana urus niaga yang dijana secara dalaman akan menerima pesanan dihantar, pesanan belian, kad pekerja. Urus niaga yang dijana secara luaran adalah seperti peranan perdagangan, invoice joint vendor, dan pembayaran pelanggan. Kemudian akan diproses di pangkalan data, pesanan perdagangan, inventory, di mana akan pesanan belian, akan menerima pelanggan, pembekal. Di sini adalah pembekal dan pelanggan. Kemudian pergi kepada dokumen dan laporan. Untuk dokumen akan dipilih senarai, semak para vendor, menerima nota, dan seperti gaji. Contoh laporan operasi adalah seperti status inventory products yang sudah siap, bahan mentah, bahan pengurusan, harga ganti, dan status inventory. Seterusnya, rekan saya Dayang Julia binti Mawi akan membincangkan slide yang seterusnya. Silakan Dayang Julia. Terima kasih saudaraku Joe. Pada slide seterusnya saya akan membentangkan kekuatan atau kelebihan TPS dalam sistem pengurusan berinformasi ini dan juga kekurangan atau kelemahan sistem TPS. Seperti yang sedia maklum, sistem TPS sistem yang mudah diaplikasikan dalam sesebuah organisasi. Pada kelemahan pelaksanaan TPS ini pula, ia bergantung kepada organisasi kerana jika ia sebuah organisasi yang kecil atau sederhana, kosnya agak murah. Tetapi tidak organisasi yang besar seperti Shopee, saya ambil contoh ya, pangkalan data yang besar amat diperlukan untuk organisasi ini mengumpul dan menyimpan dan menyebarkan ke bahagian sistem selanjutnya. Ini melibatkan kos yang besar. Selain itu, kelebihan TPS memudahkan pemprosesan kelompok dan pemprosesan masa nyata tersedia. Apa ini? Ini bermaksud dalam pemprosesan urus niaga tidak ada kelewatan dan keputusan, setiap transaksi segera tersedia. Jika terperhatikan benar-benar, TPS juga dikenali sebagai
pemprosesan transaksi ataupun erti kata lainnya pemprosesan masa nyata. Kelemahan pada TPS bila berlakunya kekurangan format standard. Ini berlaku apabila gangguan yang berlaku semasa pemasangan TPS, yang mana apabila berlaku ketidakkeserasian pada software dan hardware sistem tersebut. Di sini, penyelenggaraan TPS memerlukan kaki tangan yang berkemahiran khusus. Ini saya dapat rangkumkan dua kelemahan yang dinyatakan di paparan slide, iaitu tidak keserasian perkakasan dan perisian, iaitu hardware dan software, dan satu lagi memerlukan kaki tangan yang mahir. Ditambah lagi dengan kelebihan TPS antaranya pengurangan dalam masa pemprosesan dan masa kitaran pesanan. Bagaimana ini ya? Pemenuhan pesanan dengan jumlah kitaran pesanan yang kita sebut sebagai KPI ialah mengambil kira semua langkah dan proses yang mesti dilalui oleh operasi untuk memproses pesanan. Kecekapan pelaksanaan TSP ini akan memendekkan masa KPI ini. Kehebatan seterusnya pada TPS adalah pengurangan dalam inventory, kaki tangan dan kos pesanan. Saya boleh bagikan contoh di sini. Pada syarikat Toyota, TPS mengurangkan pembaziran, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos. Produk berkualiti tinggi dan kos yang kompetitif dihasilkan oleh Toyota dikaitkan secara langsung bagaimana Toyota berusaha mengurangkan sisa pembuatan sepanjang proses pengeluaran. Dan yang terakhirnya, TPS memang terbukti dapat meningkatkan. Last but not least, kesimpulan yang dapat disimpulkan di sini, TPS adalah sistem yang menjadi tulang belakang pada setiap organisasi moden. TPS adalah sistem yang pertama berlaku dalam carta sistem pengurusan informasi ini. Di dalam TPS itu sendiri ada 3 prinsip utama. Yang pertamanya, menyampaikan nilai seperti yang ditakrif oleh pelanggan. Yang kedua, menghapuskan pembaziran. Yang ketiga, penambah baik yang berterusan. Erti katanya di sini, jika tiada akar, mana adanya umbi, mana adanya batang, mana adanya kayu, daun dan buahnya. TPS ini adalah akarnya. Sekian, terima kasih. Saya dan Juna binti Mawi, nombor metrik saya 600-265. Saya mewakili kumpulan kami, kumpulan 5 dari Sarawak, mengucapkan jutaan terima kasih buat Dr. Nur Sharina kerana penyampaian ilmu yang cukup bermanfaat buat kami. Doakan kami, Doktor, agar keempat-empat kami semua berjaya dalam pekerjaan dan cita-cita kami. Halalkan ilmu ini, Doktor, buat kami semua. Sekian, salam sayangku Sarawak. Assalamualaikum.